Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada ITBN Kinarut daripada jurusan CBUK ingin membentangkan keselamatan bengkel semasa kebakaran berlaku. Kebakaran terjadi akibat daripada rangkaian tindak balas kimia, yaitu tindak balas pengoksidan yang melibatkan bahan api, oksigen dan haba. Bahan api yang telah terpadam hingga mencapai ke suhu nyalaan akan mengeluarkan uap atau gas yang mudah terbakar sehingga berterusan. Uap ini akan mencampur dengan oksigen pada kadar yang tertentu dan terbakar dengan tersendiri. Kebakaran ini akan menyebabkan terjadinya tenaga, haba, cahaya dan asap. Faktor-faktor yang menyebabkan api menjadi lebih besar ialah permukaan bahan. Lebih luas sesuatu permukaan bahan, lebih banyak oksigen yang bersentuhan dengan bahan tersebut dan kebakaran menjadi lebih besar. Kedua ialah kadar haba. Jumlah haba yang dapat dikeluarkan oleh sesuatu kebakaran dan kadar kepentasan jumlah haba yang dapat dikeluarkan oleh sesuatu kebakaran dan kadar kepantasan pemindahan haba oleh bahan itu sendiri, kayu, kapas, minyak atau gas. Yang ketiga ialah tiupan angin. Angin akan menyebabkan lebih banyak oksigen dan mempercepatkan lagi proses rangkaian tindak balas kimia dan merebakkan lagi kebakaran. Keempat ialah suhu atmosfera dan kelembapan udara. Jika suhu udara di sekeliling agak tinggi dan udaranya kering seperti musim kemarau, ini akan menyebabkan mempercepatkan rebak api dan pergerakan angin dengan cepat. Cara-cara api merebak. Api merebak adalah disebabkan oleh pemindahan haba yang berlaku melalui 4 cara, yaitu 1. Olakan haba. Ia berpunca dari bahan seperti cecair atau gas, di mana apabila panas ia akan mengembang dan menjadi ringan lalu bergerak ke atas. 2. Bahangan. Kebakaran ini berpindah mengikut bahan kepanasan dari cahaya kebakaran. Bahangan dari cahaya kebakaran akan diserap oleh bakar yang agak jauh dan mengeringkan, di samping memanaskan bahan tersebut. Apabila mencapai takat sambaran, bahan tersebut dengan sendirinya akan terbakar. Kebakaran cara ini biasanya terjadi pada rumah setinggan. Pengaliran. Bahan-bahan binaan seperti tembaga, aluminium, dan besi adalah pengalir haba yang baik, di mana jika terbakar akan memindahkan kepanasan ke sepanjang batang logam tersebut. Jika logam tersebut tersentuh dengan bahan bakar, ia terus memanas dan terbakar dengan spontan. Dan 4. Bakaran terus-menerus. Ia merupakan bahan yang terbakar apabila tersentuh terus kepada api yang terdedah. Api tersebut akan merebak perlahan hingga ke seluruh bahan tersebut hingga habis, seperti kertas, kain getah, dan kayu. Prinsip asas memadam api kebakaran. Pertama, melapangkan ataupun starvation dalam bahasa orang putih. Ia merupakan proses mengurangkan atau mengasingkan bahan dari tempat kebakaran, seperti memindahkan bahan-bahan yang belum terbakar ke tempat yang selamat seperti tabung gas, minyak, atau kain-kain. Kedua, memindahkan bahan yang terbakar ke tempat yang lebih jauh dari bahan-bahan yang belum terbakar. Ketiga, memecah dan menghancurkan bahan kepada bahan yang lebih kecil supaya mudah dipadamkan. 2. Melemaskan atau dalam bahasa orang putih smothering, yaitu proses menghalang dan mengurangkan kadar kemasukan gas oksigen ke dalam kebakaran. Jika ini dapat dilakukan, kebakaran akan padam dengan sendirinya. Kaidah ini dapat dibuat dengan menggunakan alat pemadam api jenis bom, pasir, debu kering, gas, atau menggunakan kain basah. Ketiga, menyejukkan ataupun cooling. Bahan yang mula mengeluarkan uap atau gas terbakar apabila mencapai takat sambaran. Oleh itu, proses penyejukan adalah untuk mempercepatkan penurunan suhu kebakaran supaya lebih rendah dari takat sambaran. Ini akan menyebabkan proses pemeluapan dapat diberhentikan dan kebakaran terpadam. Kaidah ini dapat dilakukan melalui semburan atau menggunakan gas karbon dioksida. Dengan ini habislah sudah pembentangan kami dari ITBN Kinarut PPUK SEM 1 tentang kebakaran di bengkel. Jangan lupa Like, share, dan subscribe.